asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in asdaqal hadisi kitaballah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang dihormati Tuan Pengurusi dan seluruh hajatan kuasa surah Al-Ikhlas, para pegawai, tuan-tuan imam, tuan-tuan dan puan-puan, para asatizah yang dihormati dan dikasihi sekalian. InsyaAllah malam ni, kalau tak silap saya, kita sambung pada muka surat 34, perkara yang ketujuh. Betul tak? Saya ingat contohlah. Baik. Perkara yang ketujuh ialah mohon syurga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang Muslim, kita ni, tuan-tuan dan puan sekalian, sejak daripada kecil lagi, dulu, sekarang kita dah jadi datuk, kita dah jadi ayah, pun kita buat perkara yang sama juga terhadap anak dan cucu kita. Dulu masa kita kecil-kecil, kita daripada seawal usia pun, kita telah pun disebut, diingatkan, diajar oleh kedua orang tua kita dan guru-guru kita tentang adanya syurga, adanya neraka. Kan? Kita pun sampai hari ini pun kita juga melakukan perkara yang sama kepada anak dan cucu kita. Kita daripada kecil dah disebutkan kenikmatan syurga dengan bersih kita lah. Bila anak buat jahat, anak buat nakal, tak dengar cakap, kita ugut mereka dengan neraka. Jangan buat tu berdosa. Buat dosa tu nanti masuk neraka. Betul tak? Daripada kecil kita telah ditanam, telah dididik tentang adanya syurga, adanya neraka. Begitulah sekarang ni kita dah jadi ayah, kita dah jadi datuk, kita jadi mak, kita jadi nenek, kita juga mendisiplinkan, mengajar anak-anak kita tentang perkara yang sama. Tuan-tuan, sebenarnya memberikan didikan seumpama ini bukanlah asing. Sebab Nabi SAW juga, di antara sifat mulia Nabi SAW, Nabi ni bila dia berhadapan dengan kumpulan kanak-kanak pun Nabi memberikan dakwah yang sama, memberikan didikan yang sama. Satu riwayat, ada dua isu berkaitan Nabi SAW dengan kanak-kanak. Kanak-kanak yang rancak bermain ni di bawah 6 tahun, di bawah 10 tahun kan, bawah 12 tahun. Itu kanak-kanak yang tengah rancak bermain. Satu hari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali bertembung dengan, nak berjalan, berjumpa dengan sekelompok kanak-kanak yang sedang bermain. Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu memberi salam kepada mereka. Assalamualaikum, kata Sayyidina Ali kepada kumpulan kanak-kanak sedang bermain. Kanak-kanak tadi menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanak-kanak tadi beritahu apa? Bahawasanya Nabi SAW telah terlebih dahulu memberi salam kepada mereka. Nampak? Kadang-kadang ini berlaku sahabat semua. Ada beberapa isu yang saya nak cuba highlightkan. Kita jadi orang tua, kita jadi ayah, kita jadi datuk.
Di antara kesilapan kita hari ini, kadang-kadang kita merasakan bahawa bila kita bertemu dengan kumpulan kanak-kanak sedang bermain, kita lalu bila mereka tak bagi salam kepada kita, kita naik marah. Lalu kita judge mereka. Apa budak-budak ni orang tua lalu pun tak hormat orang tua ke? Sedangkan Nabi SAW, bila Nabi lalu, Nabi jumpa kumpulan kanak-kanak, Nabi terlebih dahulu bagi salam. Itu didikan awal Nabi SAW kepada kumpulan kanak-kanak yang bukan ahli keluarga rapat baginda. Kanak-kanak yang bermain di luar. Nabi bertemu dengan mereka, Nabi dulu bagi salam. Kita, kalau kanak-kanak tak bagi salam, bertemu dengan kita, kira kurang ajar ke bocah. Kan? Kita terus judge dia. Patut betul, siapa mak ayah kau? Mula. Sedang Nabi SAW tak. Nabi bila bertemu dengan kanak-kanak. Dan dalam riwayat Sayyidina Ali pula, dalam riwayat yang lain, Nabi SAW kata Sayyidina Ali, Nabi bila bertemu dengan para sahabat tidak pernah sempat untuk nak bagi salam kepada Nabi, melainkan Nabi SAW terlebih dahulu beri salam kepada mereka. Sifat Nabi satu. Yang kedua ialah, sebelum kita masuk bab ini, Nabi SAW bila bertemu dengan kanak-kanak, Nabi akan memberikan dakwah. Salam tadi merupakan dakwah. Bagaimana Nabi train kepada sahabat, kepada kumpulan kanak-kanak, bahawa memberi salam itu sebahagian daripada tanggungjawab Muslim. Afsus salam. Bagaimana nak mengikat hubungan ukhuwah, kata Nabi, antaranya ialah afsus salam, sebarkan salam. Sahabat semua. Jadi anak-anak ini nanti bila mereka membesar dengan didikan semua itu, maka tidak kekok bagi mereka bila bertemu dengan sesiapa saja mereka akan bagi salam. Itu didikan awal Nabi SAW. Kita pun tuan-tuan dan puan-puan, bila kita berjumpa dengan kanak-kanak, kita bagi salam, tuan-tuan apa gaya? Kanak-kanak tengok, pak cik ni, mereka saya sangat pasti bahawa psikologi mereka berubah, pandangan mereka berubah. Dan mereka akan lahir dalam perasaan diri mereka itu hormat kepada kita. Baik. Hadis berikutnya Nabi SAW sebut kepada kumpulan kanak-kanak, ya ghulam. Hadis daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Hadis daripada Ibn Abbas, riwayat Imam Tirmizi dan juga Imam Ahmad. Hadis ini hadis sahih. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bila bertemu dengan kanak-kanak, di antara perkara yang Nabi sebut pada kumpulan kanak-kanak tadi, ihfazillaha yahfazuka. Nabi pesan kepada kumpulan kanak-kanak tadi, jagalah Allah, pasti Allah akan jaga kamu. Satu. Nabi terus terap dalam minda kanak-kanak, always time, di mana pun kamu berada, apapun keadaan kamu, jagalah Allah, pasti Allah akan jaga kamu. Kemudian Nabi kata, ihfazillah, jagalah Allah, kamu akan dapati Allah itu akan berada di mana-mana. Apa? Kemudian Nabi kata, wa iza sa'ala fas'alillah. Apabila kamu nak minta pertolongan, minta sesuatu, mintalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi ajar. Bila kamu nak minta sesuatu, mintalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kamu ingin memohon pertolongan, mintalah pertolongan dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, saya nak sebutkan hadis ini sebab Nabi SAW sebut juga dalam hadis yang sama, perkara yang kelima. Nabi kata, "Lau ijtama'u", kalaulah, wa'lamu, kata Nabi, ketahuilah, sekiranya dikumpulkan seluruh umat ini untuk memberikan manfaat kepada kamu, nescaya mereka tidak akan mampu memberikan sedikit pun manfaat dan kebaikan kepada kamu, melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila mereka berhimpun, seluruh manusia berhimpun untuk memudaratkan kamu, pasti mereka tidak akan mampu untuk memudaratkan kamu, melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nabi train, Nabi pasak dalam minda kanak-kanak tadi tentang keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sahabat yang dikasihi sekalian, itu mukadimah kita malam itu, di antara perkara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita dengan kanak-kanak, di antara dakwah yang kita boleh ajarkan ialah apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mohon syurga kepada Allah. Siapa lagi kalau kita nak mohon melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal man sa'ala Allah al-jannah thalatha marratin qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah wa man istijara minan nari thalatha marratin faqalatin naru Allahumma ajirhu minan nar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sa'alallahul jannah thalatha marratin, barang sesiapa yang memohon syurga kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 3 kali, dan dia menjadikan menjadikan kita ini zikir kita setiap kali lepas Allahumma ajirna minan nar, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadikan dia zikir. Nabi sebut sesiapa yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 3 kali tentang syurga, qalatil jannah, maka syurga akan berkata, surga akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah masukkanlah mereka ke dalam syurga. Kita minta, kita zikir, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Atau apa-apa lafaz azkar sekalipun yang berbentuk demikian, kata Nabi SAW, syurga juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah masukkanlah mereka ke dalam syurga. Mereka itu siapa? Ganti nama kepada orang yang memohon untuk dimasukkan ke dalam syurga. Wa man istijara minan nari thalatha marrat, dan bagi sesiapa yang mohon dijauhkan daripada api neraka, maka neraka akan bermohon kepada Allah, Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah jauhkanlah mereka daripada api neraka. Muslimin dan muslimat yang mendengar hadis ini, hadis sahih riwayat Imam Tirmizi dan Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Al-Hakim dan Mustadrak dan juga Al-Hakim. Hadis ini telah disepakati oleh Imam Zahibi dalam Syiar A'lam An-Nubala, dan hadis ini adalah hadis hasan. Menurut Albani, dia mensahihkan hadis ini dalam Sahihul Jami'. Jadi kita sebagai seorang muslim, di antara zikir yang tak boleh tidak kita tinggalkan setiap hari dalam doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari adalah mohon syurga dan dijauhkan daripada api neraka. Sabit daripada hadis ini. 8. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Famanallahu taala illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yazlamuna syai'a. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka mereka itu akan masuk syurga dan tidak diinaya ataupun dirugikan sedikit pun. Sahabat semua, sifat kita, sifat kita, apa yang disebut oleh Nabi SAW, kita ini kullu muslimin khata'un. Setiap daripada kita ini sentiasa buat dosa, buat silap, buat salah. Wa khairul khata'ina tawwabun, sebaik orang yang melakukan kesilapan itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana hendak kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semua, negara kita dan sebahagian daripada dunia ini sedang mengalami malapetaka, musibah berkaitan dengan COVID-19. Di antara perkara yang perlu kita lakukan sebagai seorang muslim ialah beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita meletakkan segala urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiganya kita kena berusaha untuk mengelakkan diri daripada terkena jangkitan wabak tersebut. Di samping kita berusaha, di samping kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwas sami'un. Apa doa yang diajarkan Nabi itu doa. Dan yang ketiga lebih penting daripada itu ialah kita hendaklah mengelakkan diri daripada terkena wabak. Bagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu mendengar suatu tempat
Wa idza sami'tum ta'una, bila kamu dengar suatu tempat itu sedang dilanda wabak penyakit. Dalam bahasa Arab disebut ta'un, wabak penyakit yang berjangkit. Maka orang luar, kata Nabi, fala tadkhuluha, maka hendaklah jangan kalian masuk ke tempat itu. Waman waqa'a, sesiapa yang tinggal dalam kawasan itu, maka mereka tidak dibenarkan keluar. Nabi kata wala takhruju minha, janganlah mereka itu keluar daripada tempat itu. Maksudnya Nabi suruh kita duduk dalam keadaan yang dikuarantin. Itu perintah daripada Nabi SAW, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat semua, satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu di saat beliau menjadi khalifah, dia dengar satu tempat di bawah pentadbiran dia, dalam negeri pentadbiran dia ada satu tempat yang terkena wabak penyakit berjangkit. Sayyidina Umar atas kapasiti dia sebagai seorang khalifah yang prihatin terhadap masalah rakyat, dia pun nak pergi ziarah ke tempat itu. Seorang sahabat mengingatkan baginda, tak silap saya Ibn Abbas, ingatkan kepada Sayyidina Umar dalam hadis ini, bagi tahu walaupun begitu keadaannya, kata Ibn Abbas, dia mengingatkan tentang hadis Nabi SAW, memperingatkan tentang Sayyidina Umar supaya tidak boleh masuk ke dalam tempat-tempat yang terkena wabak penyakit. Sebab syariat Islam ini datang di antaranya hifzun nafs, menjaga nyawa. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu campakkan dirimu ke arah kebinasaan. Dah tahu tempat itu ada masalah, dah tahu tempat itu ada penyakit, jangan letakkan diri kita, jangan masuk tempat itu. Nak masuk pun biarlah orang-orang berautoriti, pihak-pihak berkuasa tempatan atau yang ada akses yang dibenarkan masuk. Kita orang-orang ikut perintah. Hari ini riuh daripada pagi, daripada malam tadi sampai kepada petang tadi, riuh tentang solat Jumaat. Aduh, tuan-tuan, saya malah nak ulas, dia ada perbahasan yang sangat-sangat panjang. Daripada kata Mekah tak buat pun, hampa tak baca sampai habis fatwa yang dikeluarkan di Mekah baru ni. Cuma ada sedikit beberapa persoalan lah yang perlu dijelaskan, perlu pada penjelasan. Saya sependapat dengan Ustaz Johari, kita di Negeri Selangor tidak memfatwakan lagi. Cuma fatwa Negeri Selangor baru ni ialah direngkaskan khutbah. Hari ni tak tahu ringkas lagi kat sini. Siapa khutbah sini? Ustaz Jo? Ustaz Jo? Duduk khutbah 9 minit. Alhamdulillah. Baik. Akan datang kalau berlaku lagi, kalau keadaan ini tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan, sama ada pihak Negeri Selangor, pihak Majlis Fatwa akan memfatwakan sama seperti fatwa Negeri Perlis ataupun mengekalkan fatwa yang sama. Ya, apa yang kita kena buat? Saya setuju dengan beliau. Dia kata kalau dah begitu keadaannya, pendekkan semua urusan hari ini, hari Jumaat. Masuk saja Zuhur pukul 1.29. 1.29 khatib terus ambil tongkat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muazzin terus azan saja. Terus khutbah 5 minit 10 minit. Sembahyang 5 minit 10 minit. Doa ringkas balik. Jangan bersembang lah. Jadi isu hari ini pula, khutbah pendek, solat pendek, zikir pula panjang. Tak kena Ustaz, tak kena. Tujuan dia supaya dipendekkan solat dan khutbah itu supaya jemaah boleh beredar dengan segera. Nyelabuh berzikir pula lepas pada tu. Jadi isu pula tadi dah kita nak jelaskan satu persatu. Jadi di mana rukhsahnya? Kalau begitu tak perlu ambil rukhsah lah. Macam biasa je lah. Nampak tak? Itu kita kena pandai. Bila ada rukhsah, gunakan rukhsah. Dalam bab rukhsah, sahabat semua, kalau dalam bab rukhsah, ketika kita musafir, contoh, kita bila musafir, kita mengambil jamak dan qasar. Kita ambil dua-dua sekali. Kita dah ambil jamak, kita dah ambil qasar, lepas tu buat sembahyang ba'diyah pula. Ba'diyah qabliyah. Tak kena. Tak memenuhi kriteria kehendak rukhsah tadi. Rukhsah tadi maksudnya lah keringanan.
Jadi dah ambil keringanan Allah Subhanahu wa taala, kita pergi memberatkan pula keringanan itu dengan solat qabliyah atau ba'diyah tadi. Nampak tak? Kita dah ambil keringanan fardu. Khutbah Jumaat fardu, solat Jumaat fardu. Kedua-duanya saling lengkap melengkapi. Maknanya disebut sebagai fardu Jumaat. Sifat kepada fardu Jumaat ialah 2 khutbah dan 2 rakaat solat. Kita ringankan yang fardu, lepas tu kita beratkan yang sudah tak kena. Kita tak kena. Jadi bila kita nak ambil begitu, lepas mayang, lepas salam, doa ringkas, bangun, beredar. Solat ba'diyah Jumaat itu muakkad. Muakkadnya di rumah. Nampak tak? Sebab tu bila kita ambil hukum, kita kena perjelas, kita kena ikut betul-betul. Begitulah. Walaupun tak ada, saya nak ceritakan dalam bab ini. Kemudian dalam 3 minggu lepas, beristighfar ini bukan sahaja dalam urusan harian kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang muslim. Terkadang kita melakukan kesilapan, dosa dan sebagainya, beristighfar. Rakyat juga harus beristighfar dalam situasi-situasi semasa. Contoh sekarang, situasi COVID-19 ini sangat berbahaya sebab susah nak kesan. Peringkat awal 3 hari sebelum 3 hari sebelum dapat kesan, kita dah kena 3 hari lepas. Hari ni baru nampak dia punya kesan. Saya wallahualam, saya membaca laporan, tak tahu, cuma katanya virus ini, kalaulah orang yang ada terkena virus, minta maaf kalau ada doktor, tolong betulkan saya. Kabarnya kalau seorang yang kena virus itu, dia pegang tombol pintu contoh, kuman itu boleh bertahan di tombol itu selama 9 jam. Berapa ramai yang buka tombol pintu tu? Nampak tak? Sebab itu masalah kuarantin Nabi SAW dah jaga. Sebab perintah Nabi ialah, perintah agama ialah untuk menjaga nyawa, mengelakkan diri daripada sebarang mudarat. Baik. Kalau perlu kepada satu ijtihad, saya nak sebutkan macam fatwa negeri Perlis, mereka mungkin ijtihad daripada ahli majlis fatwa negeri Perlis. Saya tadi saya dengar juga apa penjelasan daripada Mufti Perlis. Dia beritahu dia dah hubungi ketua pengarah KKM dan dia invite ketua pengarah KKM dalam WhatsApp group mereka, dalam WhatsApp group ahli majlis fatwa, dan keseluruhan ahli majlis fatwa bersetuju dengan saranan daripada Tuanku Raja Perlis supaya ditangguhkan solat Jumaat pada hari ini di negeri Perlis, dan telah mendapat taklimat daripada ketua pengarah, maka itulah keputusan yang diambil bagi negeri Perlis. Yang meroyan tempat lain itu pasal apa? Wallahualam. Itu satu pandangan, itu ijtihad mereka. Mungkin satu hari nanti kalau keadaan ini tidak surut, tidak reda, mungkin kita akan menghadapi situasi yang sama. Kita sebagai kaum muslimin kena berhati-hati. Orang bersoal, nak sibuk tutup masjid pasal apa? Kenapa tak tutup pasar raya? Tak tutup segala tempat-tempat himpunan awam dan sebagainya? Ada yang sebut, kenapa tak tutup night club? Saya jawab mudah ya tuan-tuan. Orang yang pergi night club tu, mereka semua dah kebal daripada api neraka, sudah tentu mereka kebal daripada virus. Pilah Nabi, kita nak samakan masjid kita dengan night club tu pasal apa? Lepas tu kata, kenapa tak tutup pasar raya dan pusat beli belah segala macam? Saya kata, itu bukan kuasa mufti, itu kuasa KPDNKK. Maka you kena tag menteri yang baru. Siapa nama KPDNKK? Tak tahu, tak ingat. Nampak tak? Jadi dia akan divert. Sebab itu bila kita mendengar sesuatu, maka kita jangan cepat melatah dulu. Kita amati dan teliti apakah pandangan-pandangan agama tentang itu. Banyak pandangan agama tentang itu terpulang kepada kita. Dan apatah lagi kalau itu perintah daripada orang nombor 1 bagi sebuah negeri. Kalau negeri kita Selangor, apabila titah itu dikeluarkan oleh Tuanku Sultan Selangor sebagai ketua agama Islam negeri Selangor, kita sebagai rakyat sami'na wa ata'na, selesai masalah. Sebab ahli majlis fatwa dia nak mengeluarkan satu hukum itu bukan mudah untuk mereka. Ada proses yang mereka terpaksa lakukan dan ada proses yang terpaksa mereka buat. Itu satu. Maknanya rakyat kita semua kena beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah jauhkan kita daripada wabak itu. Yang kedua, saya nak relatekan beristighfar, bertaubat ini juga bukan hanya untuk diri kita sendiri. Yang kedua, 3 minggu lepas
3 minggu lepas, suasana negara kita riuh dengan peletakan jawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang ke-7, dan konflik berlaku. Jadi bila orang tanya saya kata itulah perintah agama, fastaghfirullah, beristighfarlah. Semua kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jalan keluar yang terbaik. Nampak tak? Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Nampak? Bila rakyat sebuah negeri itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, akan turun rahmat daripada langit. Nampak? Sebab tu kita kena beristighfar bersama. Bukan dilantun, bukan diapi, bukan dicucukkan lagi api untuk membakar sentimen dan sebagainya. Sebagai orang Islam, itu di antara panduan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita. Wallahu a'lam. Jadi kena sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ay yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilukumul jannatin tajri min tahtihal anhar ila akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, maka kekal di dalamnya. Ayat ini pun jelas. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilukumul jannatin tajri min tahtihal anhar. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam syurga. Wallahu a'lam. Itu perintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis. 9. Puncak ibu segala istighfar, ataupun disebut sayyidul istighfar, dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, sayyidul istighfar, puncak atau ibu daripada segala istighfar adalah dengan mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini saya mohon jasa baik pihak pentadbiran surau, ambil hadis ni, bubuh dalam kita punya slide TV. Bubuh dalam slide TV. Ambil hadis ni penuh lah. Sebab itu apa yang kita dah belajar dalam hadis, dalam kitab ni tuan-tuan, masuk dalam slide itu saya ubah, tetapi masukkan matan hadis yang penuh. Jadi masyarakat kita yang tak main mengaji malam ni, dia akan tahu dibaca itu sandarannya daripada mana, perintahnya dari mana, dan juga apa kelebihannya. Contoh macam doa selepas berwuduk, zikir selepas berwuduk kan. Hadis Nabi apa perintahnya dan kelebihannya apa. Baca doa selepas azan itu apa perintahnya, apa kelebihannya. Sabit daripada hadis Nabi SAW sampai kita terus. Jadi kita dapat mendidik, kita dapat terus mendidik ahli karya kita. Kalau kita bubuh saja Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, depa tak tahu ni apa. Jadi sumbernya daripada mana? Okey, sumbernya daripada hadis yang kita baca malam ini. Baik. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Rabbku, la ilaha illa anta, tiada ilah yang selain daripada engkau, khalaqtani wa ana abduka, engkaulah yang telah menciptakan diriku dan aku adalah hamba-Mu. Khalaqtani, engkaulah yang menciptakan aku, wa ana abduka, dan aku adalah hamba-Mu. Sebab itu disebut sebagai sayyidul istighfar. Zikir ini, doa ini, zikir ini ialah kita meletakkan diri kita ini, sifat kehambaan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sewajarnya. Dengan menyatakan sifat kehambaan hamba kita itu sebagai hamba. Khalaqtani, engkaulah yang menciptakan aku, wa ana abduka, dan aku adalah hamba-Mu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, aku akan setia dengan perjanjianku kepadamu semampuku. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, aku tetap setia dengan perjanjian yang telah aku lakukan kepadamu semampuku. Nampak ikrar kita. Okey.
A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Aku berlindung kepadamu daripada kejahatan perbuatanku. Nampak? Kita letak diri kita sebagai hamba tadi apa? Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari perbuatan jahat diriku sendiri. Kita minta dengan Allah. Kita nak jadi baik, kita kena minta dengan Allah Subhanahu wa taala agar sekali-kali kita tidak melakukan kesilapan dan kesalahan. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku. Nampak? Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui segala dosaku. Kita letak, kita lembek tengkuk lagi depan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui kita ni hamba, kita mensyukuri nikmat yang Allah Taala telah berikan kepada kita dan kita mengakui segala dosa yang kita lakukan. Faghfirli, maka ampunkanlah aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kerana sesungguhnya tidak ada sesiapa yang dapat mengampunkan aku kecuali Engkau ya Allah. Sebab itu saya katakan bahawa Sayyidul Istighfar ini dia benar-benar meletakkan sifat kehambaan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita disunnahkan untuk sentiasa berzikir dengan zikir ini. Dengan istighfar ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut bagi menjelaskan hadis ini, man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yawmihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahlil jannah. Barang sesiapa, kata Nabi SAW, yang membaca Sayyidul Istighfar tadi dan yang membacanya pada siang hari dengan penuh keyakinan, man qalaha minan nahari muqinan biha, syaratnya ialah dia membaca istighfar ini dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Silakan. Bismillah, sikit lagi tuan-tuan. Saya nak habiskan hadis ini saja. Nabi sebut sesiapa yang berzikir membacanya pada waktu siang hari dengan penuh keyakinan, lalu dia meninggal pada hari itu. Sebelum sempat waktu petang, nescaya dia akan masuk ke dalam syurga. Wa man qalaha minal lail, dan sesiapa yang membacanya pada malam hari dengan penuh keyakinan juga, kata Nabi, famata qabla ayyusbiha, dan dia mati sebelum menjelang fardu subuh, menjelang siang, dia meninggal sebelum siang, fahuwa min ahlil jannah, ketahuilah bahawa dia juga adalah ahli syurga. Nampak? Maknanya kalau orang yang membaca pagi subuh dia baca, maghrib dia baca, dia dah cover 24 jam. Lagi beruntung sekiranya setiap kali selepas solat dan membacakan zikir ini. Zikir ini dah masyhur, tuan-tuan pun dah tahu sebagai sekadar ulangan apa disebut oleh Nabi SAW. Dan saya katakan tadi bahawa kita malam ini kita tahu sumbernya, mengapa kita beribadah demikian rupa. Jadi saya minta dia sebaik pihak pentadbiran surau, ambil hadis ni dengan kata sifatnya, bubuh dekat kita punya skrin TV itu, supaya kita dapat memperingatkan sesama kita. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dan puan-puan, hadis ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari.
Sebab itu tiada keraguan untuk kita terus beramal dengan apa yang disebut ini. Itu sebagai kita katakan bahawa sebagai sifat zikir kita, pengakuan kita. Abu itu ialah kata dengan maksud bahawa kita mengakui dan kita membenarkan. So apa yang kita akui, apa yang kita benarkan, kita akui, kita benarkan sifat kehambaan. Hamba itu adalah kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, cukuplah sekadar dulu dalam suasana virus yang tak menentu ni, kita berhenti awal satu. Dan